KPM. Hey, hai semua, apa khabar? Kembali bersama dengan saya Hanif Miswan. Inilah Kemahiran Sukan dan masih lagi kita bawakan episod Kemahiran Sukan Sepak Takraw. Ada sebab saya mulakan rancangan pada kali ini dengan apa yang saya lakukan tadi. Kabarnya ada aspek lain yang akan diajarkan bersempena dengan Kemahiran Sukan Sepak Takraw ini. Tapi sebelum tu saya nak ajak semua untuk terus menonton kami kerana ini adalah program yang sangat istimewa. Kita bawakan pelbagai jenis kemahiran sukan untuk kita ajarkan kepada semua yang berada di rumah. Mungkin guru-guru, ibu bapa, penjaga juga, para jurulatih di luar sana boleh mengambil kesempatan ini. Boleh juga tunjukkan kepada murid-murid dan juga atlet-atlet untuk mereka belajar kemahiran sukan asas. Dan ini sepak takraw. Menariknya kita bawakan seorang jurulatih yang begitu berwibawa untuk mengajarkan sendiri tekniknya. Jadi betul lah orang cakap kan, form is temporary, class is permanent. Okey, kita nak teruskan kemahiran sukan sekarang dan hari ini adalah hari di mana kita akan bawakan satu lagi teknik yang saya percaya mungkin ramai yang macam terlupa bahawa teknik ini sangat penting juga dalam sukan sepak takraw. Jadi kalau nak tahu, jom kemahiran sukan sepak takraw kita mulakan sekarang. Kami masih bersama dengan Coach Putra Gani dari Sekolah Sukan Malaysia Terengganu bersama dengan kita. Coach, apa khabar? Bagaimana rasanya kembali ke Sekolah Sukan Bukit Jalil ni, Coach? Mengingat memori lama. Saya berada di sini dulu. Betul. Bagaimana sebenarnya rutin sebagai seorang pelajar, Coach, bermain sepak takraw lagi, mewakili negaranya lagi dan bersama perlu belajar, Coach? Okey. Boleh sedikitlah saya kongsi. Kita di peringkat awal dalam sehari itu sebenarnya kita dah memang ada jadual yang telah siap untuk kita sebenarnya sebagai atlet dan juga sebagai sukan, di peringkat sukan dan juga akademik. Jadi kita kena bijak, sebagai atlet kena bijak membahagikan masa supaya kita dapat seiring berjaya sebenarnya. Maknanya di peringkat awal pagi kita akan berlatih dan kita akan sambung kelas sehingga tengah hari, petang untuk latihan dan malam kita akan tumpukan pada pelajaran. Betul, bijak menggunakan masa menjadi seorang berjaya. Inilah hasilnya. Alhamdulillah berjaya juga pada ketika ini, Coach. Episod kali ini sedikitlah saya nak mengimbau memori kan. Tadi itulah soalannya. Sekarang ni apakah topik pembelajaran? Kabarnya ada satu lagi teknik yang ingin diajarkan, Coach? Okey, teknik ataupun kemahiran dalam sepak takraw yang seterusnya iaitu kemahiran memeha. Kemahiran memeha ini pun antara kemahiran yang penting sebenarnya dalam permainan sepak takraw. Pun perlu digunakan juga. Bukan saja satu posisi, tetapi ketiga-tiga posisi untuk menerima bola daripada pihak lawan. Betul. Jadi penguasaan. Betul. Ketiga-tiga posisi tersebut adalah tekong, apik kanan dan apik kiri. Ada juga gelarkan sebagai killer dan juga feeder, Coach. Killer dan juga feeder. Itu sikit asas lah. Nanti kita akan pelajari satu persatu. Sekarang ni adalah masanya untuk teknik asas terlebih dahulu. Coach, dah bersedia? Bersedia. Okey, kita mulakan dengan sesi memanaskan badan seperti biasa. Okey, untuk aktiviti pemanasan badan ataupun warm up dalam kemahiran memeha ini sangat penting kita bersedia untuk badan kita melakukan kemahiran. Aktiviti yang pertama iaitu tight stretch untuk kita pastikan otot yang kita akan lakukan bersedia dan kita mampu mengelakkan kecederaan. Jadi kita akan lihat perlakuan dari Izani dan juga Hakim dalam aktiviti pemanasan badan yang pertama. Okey. Kaki dominan ataupun mana-mana kaki yang sesuai sebagai sokongan iaitu kaki kanan. Kita akan lihat kaki kanan. Izani boleh tukar pada kaki kanan, kaki sokongan. Dan jarak mengikut kesesuaian dan keselesaan murid-murid di rumah dan boleh lihat perlakuan daripada Hakim dan juga Izani. Dan selepas itu, dalam keadaan yang selesa, boleh tarik kaki belakang dan anda perlu relax kerana kita ada mat yang sesuai untuk menyokong aktiviti yang kita lakukan. Okey, boleh dengan kiraan 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey.
Okey, kita sudah selesai dalam aktiviti pemanasan yang pertama, iaitu tight stretch. Okey, untuk pemanasan badan bagi aktiviti yang kedua iaitu pulling up stretch yang saya akan terangkan sebenarnya. Kita akan lihat sekarang ini ada mat dan pelakuan yang akan ditunjukkan oleh Izani dan juga Hakim sebentar lagi adalah untuk aktiviti yang kedua. Kita akan lihat kedua-duanya boleh duduk. Okey, dalam keadaan selesa dan salah satu kaki dinaikkan yang seperti yang ditunjukkan. Okey, naikkan kaki. Okey. Dan cuba rapatkan kaki ke dada. Ya. Untuk sesi pemanasan badan, kita dapat merasai sebenarnya otot-otot yang terlibat dalam kemahiran memeha supaya anda merasai pengalaman ini, hubung kait antara otot dengan kemahiran memeha. Jadi, dengan kiraan 10, kaki kanan berada di atas kaki kiri peha dengan kiraan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tukar kaki. Kaki kiri berada di atas peha kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Luruskan dan bangun. Okey, Izani dan juga Hakim telah menunjukkan pelakuan pemanasan badan bagi aktiviti yang kedua iaitu pulling up stretch. Untuk kemahiran memeha, saya akan tunjukkan satu persatu sebenarnya. Untuk aktiviti yang pertama ataupun ansur maju yang pertama, di tangan saya tiada bola, tetapi dalam ansur maju ini kita tidak menggunakan bola supaya kita dapat mengenal pasti teknik ataupun di mana vintage point untuk kita dapat mengawal sebenarnya ataupun kedudukan yang sebenar, teknik yang sebenar dalam memeha. Okey, sebelum saya melakukan aktiviti ataupun ansur maju yang pertama ini, kita mesti berada dalam keadaan selesa dan juga ketika melakukan kemahiran memeha, pastikan postur badan tidak terlampau ke belakang dan juga tidak terlampau ke depan supaya kita dapat mengapungkan bola menggunakan kemahiran memeha dengan lebih baik dan dapat dilambungkan dengan kesesuaian ketinggian. Okey, boleh lihat perlakuan saya. Berada dalam keadaan selesa dan kaki yang dominan berada di belakang supaya kita dapat mengambil fasa perlakuan untuk kita melambungkan bola. Jadi dalam keadaan sedia dan kita boleh hayunkan sekali lagi dan pastikan postur badan dalam keadaan yang selesa, tidak ke belakang dan juga ke depan supaya kita dapat mengapungkan bola dengan lebih baik. Pastikan eye contact ataupun kontak mata berada pada bola supaya konsisten dan juga pengawalan bola dengan lebih baik. Pastikan fasa persediaan anda, kaki di belakang dapat dihayunkan dengan lebih baik. Jadi untuk ansur maju yang pertama ini, saya harap murid-murid di rumah dapat mengetahui teknik yang pertama dalam ansur maju yang pertama.
Okey, dalam kemahiran memeha ni, ansur maju yang pertama, sama saya Izani akan menunjukkan perlakuan tanpa bola yang saya tekankan beberapa peranan penting atau penekanan penting kepada teknik, fokus ataupun eye contact dan juga postur badan ketika melakukan kemahiran memeha dalam aktiviti satu ataupun ansur maju yang pertama. Kita lihat Izani untuk teruskan ansur maju yang pertama. Pastikan postur badan dalam keadaan selesa. Okey, lajar kaki kanan ataupun kaki kiri yang lebih selesa. Okey, kaki kiri berada di depan, kaki kanan berada di belakang kerana kita hendak mengambil lajak ketika untuk melambungkan bola. Okey, boleh buat dalam 5 kali kaki kanan dan juga 5 kali kaki kiri. Okey, bersedia dengan kiraan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dan kaki kiri bersedia. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, baik. Seperti yang saya katakan, postur badan dan juga kaki sokongan adalah aspek penting dalam kemahiran memeha supaya kita dapat mengapungkan bola, melambungkan bola dan pastikan bola tersebut sama ada di tengah peha ataupun di hujung mengikut kesesuaian murid-murid di rumah untuk melambungkan bola. Sekali lagi kita akan lihat Izani melakukan untuk siri ulangan yang kedua. Bersedia, kaki kanan ke belakang. Kiraan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kaki kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi begitulah untuk ansur maju yang pertama tanpa menggunakan bola, iaitu dengan Izani menunjukkan perlakuan. Okey, untuk kemahiran memeha dalam ansur maju yang kedua ini, di tangan saya ada bola dan sebelum tu tidak ada bola. Sebenarnya penggunaan bola ini supaya kita merasai kontak bola sama ada di tengah, di hujung peha, dan ini mengikut kesesuaian masing-masing ataupun murid masing-masing ketika melambungkan bola dengan kemahiran memeha. Jadi saya akan tunjukkan penggunaan bola dengan kemahiran memeha kanan dan juga kiri. Okey, kalau dilihat kepada bola tersebut melambung dengan sempurna, bermakna kontak bola di peha adalah sangat tepat mengikut kesesuaian dan juga kemahiran yang ada pada murid-murid. Sekiranya kontak bola ini berjaya pada anda atau murid-murid, boleh teruskan dengan lakuan yang konsisten ataupun sebanyak mungkin anda boleh lakukan di rumah dalam keadaan persekitaran yang sangat selesa. Jadi saya akan tunjukkan sebelah kiri pula. Okey, jadi sedikit sebanyak sebenarnya apabila saya melakukan, kita boleh pegang bola supaya kita dapat mengenal pasti kontak bola di peha, dan sekiranya anda semua di rumah ataupun murid-murid dapat menguasai tanpa memegang bola, itu sebenarnya anda mampu berjaya menguasai dalam ansur maju yang kedua menggunakan bola. Untuk ansur maju yang kedua, seperti yang saya katakan, menggunakan bola. Kali ini, hakim akan menunjukkan lakuan menggunakan bola dengan teknik yang betul. Pastikan
postur badan, kontak mata dan juga kedudukan anda berasa selesa ketika mengawal bola. Okey, kita akan lihat hakim melakukan dengan menggunakan bola. Okey hakim, dengan lambungan, pegang dan teruskan dengan ulangan. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lebih baik sebenarnya. Seperti yang saya katakan, sekiranya anda tak mampu, boleh pegang ataupun buat seperti hakim tetapi dalam kawalan persekitaran anda. Okey. Untuk ansur maju yang ketiga bagi kemahiran memeha, kalau dilihat di sebelah kanan dan kiri saya, Izani dan Hakim sudah bersedia sebenarnya. Untuk ansur maju yang ketiga, kita akan lihat perlakuan supaya kita dapat menguasai kemahiran memeha dengan lebih baik pada ansur maju yang ketiga ini, di mana secara berpasangan. Dan kita akan lihat daripada Izani dan juga Hakim. Izani akan melambung bola kepada Hakim supaya Hakim dapat melambungkan bola atau mengapungkan bola menggunakan kemahiran memeha dengan baik. 5 kali dengan kiraan daripada saya. Okey, bersedia Izani dan juga Hakim? Lihat kepada teknik lakuan, kontak mata, postur badan dan juga kedudukan bukaan kaki. Izani akan baling kepada Hakim. Hakim akan menyambut bola. Untuk di peringkat ini, di ansur maju ini, supaya kita dapat melihat teknik dan juga kawalan postur badan, kontak mata dalam ansur maju yang ketiga. Bersedia? Okey Izani, baling bola. Sambut. Okey, 3 kali cubaan. 2 dan 3. Okey, kita dapat lihat sebenarnya kalau kita lihat kaki Hakim sebenarnya berada di belakang supaya dapat mengapungkan bola, melambungkan bola berdasarkan kepada ketepatan ataupun kontak bola di peha, sama ada di tengah ataupun di hujung peha sebenarnya. Untuk aras yang lebih suka, kita akan lihat Izani dan Hakim untuk cuba latihan yang kita akan lihat menggunakan kemahiran dapat melambungkan bola antara mereka. Kita akan lihat sekali lagi Izani dan juga Hakim. Dengan kiraan 5, kita akan lihat kemampuan kedua-dua murid dalam melakukan kemahiran memeha. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ataupun 4 hingga 5 ini adalah aras yang sukar yang di mana murid-murid dapat menguasai aras 1 ataupun ansur maju yang pertama, yang kedua dan juga yang ketiga. Sekali lagi kita akan lihat Izani dan Hakim untuk sesi ulangan yang terakhir. Okey, 5 kali cubaan. 1, 2, 3, 4, 5. Ini di mana adalah ansur maju yang ketiga, aras yang lebih sukar. Sekiranya anda dapat menguasai ketiga-tiga penguasaan ataupun ansur maju yang ketiga, bermakna murid-murid menguasai kemahiran memeha. Okey, dalam aspek keselamatan, penekanan oleh murid-murid sangat penting sebenarnya dalam melakukan kemahiran memeha. Apa yang saya ingin kongsikan kepada murid-murid, yang pertama iaitu ataupun aspek stretching, regangan perlu dilakukan dengan lebih baik, sistematik, kerana penggunaan otot yang tidak biasa kita guna memerlukan stretching ataupun regangan yang
sempurna supaya persediaan awal dalam melakukan kemahiran memeha lebih baik dan lebih sempurna secara konsisten apabila kita melakukan kemahiran memeha. Jadi, penekanan aspek keselamatan ini perlu dititik beratkan kepada semua yang bermain ataupun menguasai kemahiran memeha. Untuk aktiviti cooling down atau penyejukan badan, saya akan tunjukkan aktiviti yang pertama iaitu hip stretch. Selepas kita melakukan aktiviti memeha. Jadi, kita akan lihat Izani dan juga Hakim akan membuat aktiviti cooling down atau penyejukan badan. Dan boleh Izani dan juga Hakim duduk baring dalam keadaan selesa. Cuba angkat kaki kanan, tarik bawah lutut, lebih tarik di sini, okey. Tarik bawah lutut dan tidak perlu angkat kepala, dalam keadaan rileks supaya kita dapat melakukan cooling down dalam aktiviti yang pertama ini dengan lebih baik. Kiraan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaki kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, Izani dan Hakim boleh bangun. Jadi untuk cooling down ataupun penyejukan badan bagi aktiviti yang pertama, hip stretch. Untuk sesi penyejukan badan ataupun cooling down, kita akan teruskan dengan aktiviti yang kedua iaitu inner thigh stretch yang akan ditunjukkan oleh Izani dan juga Hakim. Dan sebenarnya kita perlu melakukan aktiviti ini kerana ia merupakan salah satu penekanan dalam aspek keselamatan yang kita jarang-jarang gunakan sebenarnya dalam kemahiran memeha. Jadi persediaan awal ataupun bagi mengelakkan kecederaan, kita akan lihat pelakuan yang akan ditunjukkan oleh Izani dan Hakim. Jadi Izani dan Hakim boleh bersedia dengan keadaan yang selesa. Okey, boleh teruskan di separuh dulu ataupun sebahagian pelakuan boleh bergerak lakuan ke kanan dengan kiraan 10. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan ke kiri 10 kali dengan kiraan saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, kita telah selesai sebenarnya dalam cooling down aktiviti yang kedua ini. Tetapi ini adalah sebagai panduan kepada murid-murid untuk melakukan cooling down. Sebenarnya sekiranya mampu melakukan sampai turun rapat ke bawah, itu lagi baik sebenarnya. Tetapi dengan kesesuaian dan juga kemudahan yang boleh murid-murid lakukan di rumah dan diharapkan dengan panduan yang kami berikan kepada murid-murid dapat melaksanakan aktiviti cooling down bagi kedua-dua aktiviti yang telah ditunjukkan. Baik, itulah antara kelebihan bermain sepak takraw. Dia perlu tahu daripada setiap segenap susuk tubuh badan kita ni semua ada kegunaan yang mana yang dibenarkan Coach. Betul. Jadi baru saya tahu memeha pun kita perlu belajar dengan betul-betul teknik dan lakuannya. Mungkin sekali lagi Coach, antara objektif yang Coach ingin sampaikan. Okey, objektif dalam kemahiran memeha juga kita mengenal pasti kontak bola kepada peha yang kita lakukan supaya dapat melambungkan bola dengan terkawal dan juga konsisten serta teknik-teknik yang telah saya beritahu dengan Izani dan juga Hakim tadi dapat dipraktikkan dalam penguasaan kemahiran dalam sukan sepak takraw. Antara yang buat saya tertarik juga sebab Coach pentingkan untuk kita tahu kuasai kemahiran
kaki dominan dan kaki yang tidak dominan. Kenapa coach dalam sepak takraw perlu tahu? Kerana pelbagai lapisan yang mempelajari sukan sepak takraw. Jadi secara khususnya saya perlu lebih detail sebenarnya untuk kita menerangkan kepada semua. Kecuali yang lebih expert, mungkin dia lebih mengetahui. Yang paling penting kepada semua lapisan yang baru mengenali, mereka akan lebih tahu dan juga perkara-perkara aspek teknikal tu dengan lebih tepat dalam sukan sepak takraw. Hebat, itulah insight ataupun sedikit penerangan daripada mereka yang mahir dalam sukan sepak takraw ni. Coach, terima kasih banyak-banyak. Sama. Terima kasih juga kepada Rizani dan juga Hakim kerana masih lagi bersama dengan kita. Mereka buat je apa yang kita minta demi pemahaman semua yang menonton kemahiran sukan sepak takraw di mana di Didik TV KPM ni. Kepada yang terlepas mana-mana episod sepak takraw khususnya sebelum ini, boleh teruskan menonton di YouTube rasmi Didik TV KPM. Lihat sahaja mana-mana yang anda suka dan belajar satu persatu. Okey coach, kita tinggalkan seperti biasa dengan kata-kata semangat buat mereka. Silakan. Sepak takraw is fun. Mantap. Mantap. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Senyum selalu. Bye-bye. Didik TV KPM.